Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin, hadirat, muslimi, muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi ini kita bincang hadis yang ke-49, tawakal yang hakiki. Daripada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana memberi rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di petang hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan Al-Hakim. At-Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasanun sahih. Hadis ini mempunyai keistimewaannya kerana persoalan tawakal kepada Allah yang perlu ada dalam kehidupan kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dua perkara. Pertama, mengambil hukum sebab. Kedua, berserah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan maksud tawakal sebenar sebagaimana kata para ulama, ada 4 perkara. Bila mana orang tu nak tawakal kepada Allah, dia ada 4 perkara. Yang pertama, dia mempunyai kehendak yang kuat. Kalau dia tidak ada kehendak, biarlah tawakal saja, tak jadi. Kedua, dia kena ada strategi yang benar-benar utuh dan ampuh dalam melaksanakannya. Hendak satu hal, strategi itu kena ada juga. Dia tak boleh pakai hentam sembarangan sembrono, tidak. Ketiga, dia hendaklah banyak berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah. Dan yang keempat, dia berserah kepada Allah. Jadi tawakal ni dalam bahasa mudah, dia ada kehendak yang kukuh. Yang kedua, dia mempunyai strategi dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga, seseorang itu perlu berdoa, munajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, dia serah keputusan kepada Allah, maka itulah yang terbaiknya. 4 ini kalau kita tengok, pembahagian yang kita dapati ada dua cabang. Satu cabang yang kita panggil sebagai asbab. Apa makna asbab? Kita mengambil hukum sebab. Hukum sebab ni maknanya hukum sebab tu membawa kepada sesuatu hukum sebab. Dan yang kedua, berserah atau tawakal kepada Allah. Sebab ini adalah penting. Allah tak jadikan sesuatu itu tanpa sebab, kecuali kes-kes tertentu dengan kurniaan Allah, itu soal lain. Kenapa seorang tu berjaya? Sebabnya dia belajar bersungguh. Sebabnya dia bersengkang mata waktu malam kerana membaca. Maka itu antara sebab yang membawa kejayaan. Kenapa? Sebab apa orang itu berjaya dalam perniagaan? Sebabnya dia belajar strategi perniagaan. Sebabnya dia mempunyai networking yang baik. Sebabnya
perniagaan yang dipilih itu adalah sesuai dan kemampuan serta kebolehan yang tinggi yang ada pada pihaknya. Ada sebab-sebabnya. Sebab apa orang itu berjaya sebagai pemimpin? Sebab dia mempunyai sokongan yang ramai, sebab dia berkhidmat kepada masyarakat dengan terbaik. Satu-satu ada sebab. Maka sebab-sebab ini kita tak boleh nafikan, dan kita kena ambil sebab-sebab ini. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah kamu terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kamu. Buat betul-betul, sungguh. Kemudian minta doa pada Tuhan lah, minta tolong pada Tuhan. Walaupun Nabi di pihak yang benar, kita tengok dua peperangan cukup. Peperangan Badar, Nabi menyediakan pasukan yang kental. Nabi ibadat dan bergantung harap kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Maka natijahnya kemenangan dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Dan sesungguhnya Allah telah memenangkan kamu dalam peperangan Badar saat kamu hina, sedikit, lemah. Tengok. Kenapa? Kerana bergantung kepada Allah. Begitu juga kerana tawakal kepada Allah. Begitu juga kerana mengambil sebab. Kenapa dalam perang Uhud peringkat ni kalah? Pasalnya melanggar sebab. Nabi letakkan sebab, salah satunya kumpulan Abdullah bin Jabir Al-Ansari seramai 50 orang, supaya jangan tinggal bukit pemanah yang mereka tempatkan sebagai benteng yang kukuh. Tapi oleh kerana mereka tengok dan terliur dengan harta yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy, maka sebahagian besar turun sebagai nak pungut sama dengan yang lain. Kelemahan itu disedari oleh Khalid bin Al-Walid yang belum Islam ketika itu, terus pacu kuda dengan pasukannya dan merampas kedudukan. Keputusan yang menang itu bertukar menjadi kekalahan. Jadi di situ kita tahu bahawa sebab telah dilanggar. Yang sepatutnya dijaga sebab tersebut. Tengok Abu Bakar As-Siddiq, dia tengok apa yang Rasulullah SAW lakukan dalam hidupnya. Bila Rasulullah wafat, Abu Bakar naik menjadi khalifah. Abu Bakar menyambung sebab-sebab tersebut dan ikut, dan dia mencatat kemenangan demi kemenangan. Dan kita tak tengok satu pun peperangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang diarahkannya itu menerima kekalahan. Tengok, dia mengambil hukum sebab. Jadi di situ kita jangan perkecil dan pelekehkan. Sekalipun kita benar, sekalipun kita orang yang kita kata ikut agama Allah, tetapi apabila kita melanggar sebab atau kita tak mengambil hukum sebab, maka disitulah kita tewas. Orang selalu cakap, kenapa orang Islam ni lemah? Kenapa orang Islam ini banyak tapi tak kuat? Kerana kita tidak mengambil hukum sebab, kita tidak bersatu, kita tidak mengumpul kekuatan kita, kita tidak adung dengan sebaiknya, macam-macam lagi. Maka itulah punca yang menyebabkan kita tak ke mana. Oleh kerana itu, sama juga dalam masalah bab rezeki. Bab rezeki ini satu hal juga. Walaupun kita ada sebab, dalam Islam kedudukannya berbeza dengan bukan Islam. Teori orang, seorang tu dia kata dia nak kaya. Dia nak kaya, maka dia kerja. Ada orang tu dalam satu kehidupan dia tu ada 8 kerja. Kerja wajib ada, malam jadi jaga, ataupun pergi buat part time, ataupun pergi buat apa ni, grab car, ataupun pergi buat apa lagi, MLM, ataupun dia main kutu lagi,
ataupun macam-macam cabang buat ni sebab nak jadi kaya. Akhirnya dia kaya sungguh. Tapi mungkin daripada kaya yang banyak itu dihabiskan dalam kehidupan dia, satu, keluarga berantakan, anak tak respect pada bapa, hubungan suami isteri renggang, kehidupan menjadi kusam, menjadi lemah. Begitulah seterusnya. Lebih parah lagi, mereka tak ada rasa bahagia. Silap-silap masuk hospital bahagia. Ini tak mustahil. Kenapa? Kerana di sini tidak ada perimbangan antara harta, antara rezeki dengan Tuhan pemberi rezeki. Kita tak pernah tengok. Jadi keadaan seperti ini menyebabkan rupa-rupanya hak disangkakan itu yang membahagiakan tidak. Seorang Pakistan, dia pergi ke Amerika, ke England. Dia kerja di England sebab di sana negeri dia susah. Kerja sungguh, akhirnya dia jadi kaya. Kaya ni daripada tukang salesman ataupun pembantu kedah, akhirnya boleh milik kedah, akhirnya boleh besar kedah, akhirnya boleh cawangankan kedah, akhirnya jadi toke, businessman. Maknanya Allah rezekikan dia dengan rezeki yang banyak. Akhirnya dia bawa anak bini dia daripada Pakistan buat pergi sana. Anak ni mungkin darat sikit, ialah duduk cara ni. Bila masuk sana jadi shock culture, kejutan budaya, tsunami budaya. Apa lagi, jadi lebih orang putih daripada orang putih. Dia punya tu jadi bila macam ke telepas kandang. Akhirnya dia kata, aku dapat harta tapi aku kehilangan Tuhan. Aku dapat harta tapi aku kehilangan Tuhan. Tidak ada lagi kemesraan, nafsi. Kehidupan tidak lagi merasa kemesraan, tidak lagi rasa kasih sayang, mahabbah antara keluarga. Kenapa? Kerana mereka hanya kadang-kadang lihat kepada itu kebendaan tapi lupa kepada Tuhan benda. Jadi dalam Islam kena dua-dua. Bahkan teori yang sebenarnya dalam Islam bergantung kepada tuan benda, yakni Tuhan, lebih penting daripada bergantung kepada benda tersebut. Kerana Tuhan ataupun tuan benda itulah yang memberi kepada kita, bukan benda itu yang memberi kepada kita. Sebab itu dalam Islam kita tengok Nabi akan mengunsurkan semua unsur-unsur ketaatan bagi mendapatkan rezeki daripada Allah. Sekali lagi saya ulang, semua Nabi sebut dalam Islam ni unsur-unsur ketaatan bagi mendapatkan rezeki kepada Allah. Semayang, Allah bagi rezeki. Kerana dalam semayang kita sebut Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Kita minta, ya Allah rezekikanlah aku. Tengok, kita duk minta dengan Tuhan, kita tak sedar semayang rezeki pada Allah. Kita tengok bulan puasa, orang yang berpuasa hampir 99.9% kalau di Malaysia lah. Kalau di Malaysia, kat lain pun saya rasa lebih kurang sama juga, tapi di Malaysia
Kalau bulan puasa 99% orang puasa ni mesti ada makan masa buka. Jarang dia kata saya 3 hari dah tak makan. Tak ada. Tak ada. Masjid akan jamu, orang ni akan bayar, orang ni akan beri, ni makan. Allah ada. Kenapa? Kerana dia mengambil unsur ketaatan kepada Allah. Allah bagi. Jadi tak pelik bila Allah simpulkan ketaatan ni kepalanya takwa. Maka dengan takwa itulah asbab Allah rizkikan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadikan baginya pelepasan dan Allah rizkikan dengan sekira dia tak sangka. Allah rizki. Allah rizki. Kenapa bahasa kata ulama Allah gunakan kalimah man? Siapa? Orang tu besar ke kecil ke tua ke muda ke lelaki ke perempuan ke, tak kira. Kulit putih, kulit hitam, comel, uduh, tak kira. Man, siapa? Kemudian datangnya syarat takwa kepada Allah. Di sini ada beza antara pahaman orang lemah dengan orang yang yakin pada Allah. Orang yang lemah dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kaya. Berilah aku kaya ya Allah. Kalau kau bagi aku kaya, aku sedekah ke masjid. Berapa? 10 riyal. Contoh. Maknanya dia nak biar Tuhan bagi dulu kat dia, lepas tu baru dia bagi. Dalam bahasa Tuhan, kalamullah, kamu takwa dulu, Allah bagi pada kamu. Kamu infak dulu, Allah bagi kepada kamu. Kamu tolong dulu, Allah bagi kepada kamu. Bukan kamu tunggu Tuhan bagi, lepas tu baru kamu nak bagi. Ada beza tu tuan-tuan. Daripada situ, sama juga konsep tawakal. Tawakal dulu kepada Allah, baru rezeki datang. Tawakal dulu kepada Allah, baru rezeki datang. Kadang-kadang kita rasa pelik. Nabi kata kalau kamu tawakal, bukan tawakal sahaja, macam saya kata ada 4 syarat tu, tapi tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Tekad bulat, betul-betul, jangan separuh-separuh, jangan okey dengan tak okey. Tawakal betul-betul pada Allah. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Hasil tawakal tu, nescaya Allah rizkikan kepada kamu. Bahasa. Sebab kamu tawakal kat Allah, Allah rizkikan. Dia tak kata mamak rizkikan kepada kamu, majikan rizkikan kepada kamu, syarikat rizkikan kepada kamu. Tak, tapi Allah rizkikan. Ada mereka kata, apa beza antara rezeki dengan gaji? Dia kata gaji tu hak majikan, majikan bagi. Rezekinya tak. Gaji ni dia ada hari bulan dia, ada masa dia, ada terma dia, ada syarat dia. Rezeki tak. Gaji ni dia tetap ikut persetujuan, ikut ketetapan. Rezeki tak. Gaji ni dia boleh dipotong, boleh dikurangkan. Rezeki tak. Rezeki Allah boleh bagi. Konsepnya luas. Baik. La razaqakum kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah rizkikan kepada burung. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung
siapa dia rajin tengok burung, cuba takat seekor burung. Burung pipik, burung ciok, burung pati, apa-apa jenis burung, pegang. Pegang waktu pagi, rasa tembolok dia tu kosong, kepeh lah, tak ada apa. Tapi lepas balik petang kemudian, ni bukan burung hak kita bela dalam sangkar tu, hak kita beri makan ni, tak ni burung hak bebas. Petang kemudian, kalau dia duduk atas dahan tu, tuan-tuan akan tengok dia punya temolok dia dengan dahan tu hampir seleret. Maknanya dekatkan nak setuh dah, kenyang. Di sini Nabi sebut burung. Nabi tak sebut sebagaimana Allah rezekikan kepada orang cerdik, sebagaimana Allah rezekikan kepada orang kaya, sebagaimana Allah rezekikan kepada pemimpin, sebagaimana Allah rezekikan kepada koprak, tokoh koprak, peniaga. Tak, tapi Nabi sebut sebagaimana Allah rezekikan kepada burung. Kenapa burung? Pertama, dia nak buka minda kita. Burung dia tidak berakal, tapi dia berotak. Kita ni berakal dan berotak lain. Burung ni dia tak berakal tapi berotak. Dan burung ni dia ikut fitrah jibillah yang Allah alat. Sabbih isma rabbikal a'la allazi qaddara fahada. Allazi qaddara fahada. Allah takdirkan dan Allah tunjukkan. Kedua, kenapa burung? Kerana burung ni tuan-tuan, dia tidak macam orang. Burung ni dia tidak ada majikan, dia tidak ada syarikat, dia tidak ada kerajaan, dia tidak ada tempat khusus yang dia nak tuju. Macam kita pagi-pagi kalau cikgu ke sekolah dia, kalau orang kerja kerajaan ke pejabat dia. Maknanya ada tempat yang kita akan tuju. Sebab itu rezeki kita. Tapi burung tak, dia bebas. Sekali terbang ke hulu, sekali ke hilir, sekali ke depan, sekali ke selatan, sekali ke timur, sekali ke belakang. Itu beza. Sebab dia tahu rezeki Tuhan tu luas, bumi Tuhan tu luas. Jadi burung dia buat macam tu. Dia tidak ada macam kita, tapi tetap kenyang polong. Ketiga, kerana burung ni dia tidak ada hari cuti. Macam kita ada satu Ahad cuti. Burung tuan-tuan, hari raya pun dia keluar. Rumah kita tu ada pokok besar. Contoh, pokok tu bagus, buah-buahan lah, rendang. Burung banyak buat sarang. Pagi raya malam tu kita takbir pagi raya, kata burung hari ni hari raya, tak payah keluar. Boleh tak? Dia tetap keluar. Hari raya dia keluar, hari merdeka dia keluar, bahkan kadang-kadang hari hujan pun dia keluar. Maknanya konsep usaha itu berlaku selama mana denyut nadi itu ada, dan dia mengambil hukum fitrah. Bila siang hari cari makan, malam petang balik ke sarang. Tu cara dia. Ataupun binatang yang malam keluar, siang dia tu. Ada jenis juga binatang macam tu. Maknanya dia tak ada cuti macam kita. Allah cerita tak. Dan burung ni makhluk yang lemah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pegang takak burung, tuan-tuan pegang dia, tuan-tuan tengok dia punya denyuk degup jantung dia tu tinggi. Takut, dia lemah. Hati
hatinya lembut. Sekalipun sifat seperti itu, Allah bagi rezeki. Kadang-kadang Allah kita lupa, macam mana kita ni Allah bagi semua sekali. Tak. Sebab kita diblok sendiri. Kadang-kadang mindset awak kalau kerja ni, kalau tak boleh kerja dengan kerajaan, tak boleh kerja ni, habislah. Belajar sungguh kerja dengan ni. Kita dilatih macam tu. Kalau tak ni tak. Tapi setengah orang tak. Dia binakan anak dia itu mengikut kepakaran, kerjaya, perniagaan ke, kelebihan tangan ke, kelebihan apa ni, apa-apa. Akhirnya jauh lebih baik daripada hanya di blok sekadar mesti kena bergiang, mesti kena bergiang. Tak. Pelik tuan-tuan. Tuan-tuan carilah 10 orang terkaya di dunia, di Malaysia, tak ada seorang kerja kerajaan. Semua businessman, semua tak ada. Maknanya apa yang Nabi kata dalam setengah riwayat, walaupun tidak kuat, 9/10 rezeki itu daripada hasil transaksi dan seumpama itu. Memang betul lah. Memang itu realiti kita tengok. Katanya, Ji nak pergi mana? Nak pergi Jaya. Ni nak pergi mana? Tesco. Nak pergi mana? Jaya Jesco. Nak pergi mana? Pasar. Nak pergi mana? Kedah. Nak pergi mana? Supermarket. Nak pergi mana? Semua sebut kenapa? Nak beli muamalah. Ni nak makan pula. Masjid tak boleh makan pagi lagi. Kena pergi Kedah pula. Contohnya ialah kita ikutlah. Jadi tengok, daripada hadis ni kita faham bahawa konsep pertama orang Islam, sebagaimana saya katakan, asbab yang zahir dengan asbab yang batin. Asbab yang batin dalam Islam itulah yang sepatutnya didahulukan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu azam, kamu tawakal pada Allah, maka natijahnya luar biasa, dapatannya luar biasa, kesannya luar biasa. Kita tak boleh tawakal macam orang ni, tak apalah kita tawakal pada Allah. Nak jadi apa, nak jadi tidak. Dalam Islam bukan macam tu. Dalam Islam berstrategi. Cuma kadang-kadang yang ini dia ambil oleh orang bukan Islam. Saya tengoklah main bola lah sebagai contoh. Ni dunia main bola. Ni sifat, saya rasa saya macam tuan-tuan jugalah lebih kurang. Kita main bola, berlawan bola, kita berlatih kemah dah lah. Maknanya lepas asar turun berlatih, kat nak maghrib selesai. Itu semangat. Panggil pula beberapa coach suruh latih. Okey lah, boleh lah bergagah. Masuk perlawanan, apa ni, separuh masa pertama tu kena 3-0 dah. Dan bola tu 80-20. Berat. Maknanya belah balik kita sama bola tu, tak lepas nak pergi separuh lah tu. 80-20. Keeper kat letih. 2 minit sekali kat kena serangan-serangan bahaya. Habis masa, masuk masa kedua, tambah pula 2-0 lagi, 5-0. Tuan-tuan, tengok masa ada 5 minit lagi, malah dah main. Kita tahan je, jangan masuk menang 0 je. Dia tidak ada lagi bingkas nak menang, nak ni, tak ada. Biarlah, takat tu je lah. Jangan malu. Kita akan luntur. Tapi kita tengok kadang-kadang orang putih, orang renung, kita kata hanggak 2 minit je lagi, apa bersungguh sangat? Bersungguh, akhirnya boleh menang 2 minit je lagi. Kita 2 minit tak ada benda, mu sepak nung ngaruk. Jiwa tu lemah dah. Dia tak, Allah,
Siapa kadang-kadang tu pengadil nak tiup WC, dia pegang WC pengadil, tunggu dulu sekejap. Ya kejar sungguh kita dah. Macam kita tengok orang tu lari bola kejar dah. Kita 5 meter belakang, tinggal keeper. Doa ke keeper lah, ya Allah mintalah keeper betul, malah dah aku kejar pun dah dang kau. Tapi kalau kita tengok cara dia kejar juga. Kok lah takut orang tu sepak reboh dan orang ni. Dah. Sikap tawakal kepada Allah. Mereka ni tawakal sungguh. Tapi kita tawakal, aku serah je lah. Ya Allah, janganlah ragu. Agak mata dia tu nampak palanggu kot lain ke. Ni cara kita. Jadi kalau kamu tawakal kepada Allah dengan sebenarnya, Allah akan rezekikan. Allah akan rezekikan. Kita yakin Allah beri rezeki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Apa maksud? Maksudnya, dan aku, yakni Allah, tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadat kepada aku. Aku tak minta daripada manusia, daripada mereka sebarang rezeki, atau nak suruh mereka beri makan ke aku. Sesungguhnya Allah itu adalah pemberi yang amat-amat pemberi rezeki kepada manusia, kepada makhluknya. Mempunyai kekuatan yang ampuh dan kukuh. Itu Allah. Allah beri unlimited, beri seluar biasanya. Allah boleh bagi. Jadi konsepnya tawakal. Dengan kita faham maksud tawakal, syarat macam saya sebut tadi, ini dia. Nabi Sulaiman dapat puncak, tapi semayang kuat, ibadat kuat, doa munajat kuat. Dia sebut, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Kita ada sebut dalam buku, inilah doaku. Doa dia, doa walaupun dia dapat. Haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua kurniaan Tuhan aku. Dia nak uji aku syukur kata apa aku kufur. Tapi dia pilih syukur, sebagaimana Firaun pilih kufur, sebagaimana sebahagian daripada pembesar seperti orang kaya seperti Qarun dan Haman pilih kufur, rugi. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Dia pilih. Akhirnya dia kaya, akhirnya dia berkuasa, akhirnya dia hebat. Jadi siapa dia tawakal kepada Allah, banyak kesan hidup, tawakallah kepada Allah. Inilah sebaik-baik bekalan kita dalam menghadapi situasi apa jua sekalipun. Tawakalkah kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hikmah yang ke-49. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bikum amin. La ya'zumu zambu indaka uzmatan tasudduka an husni zanni billahi ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi zambuhu. Jangan sampai kamu terasa besarnya dosa itu hingga merintangi engkau daripada husnuzan, baik sangka terhadap Allah. Sesungguhnya siapa yang benar-benar mengenali Allah, maka dia akan menganggap kecil dosanya itu di samping luasnya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,
Dosa ni ada dua, dosa besar, dosa kecil. Sebahagian menyebut ada yang dipanggil sebagai tabi'at. Tabi'at ni maksudnya macam kita kata ikutan kepada dosa lah hak kecil-kecil ni. Tengok orang perempuan comel berdoa lama, lain macam ke apa ke. Contoh ialah baca WhatsApp tak tentu kala, macam-macam. Ada yang dipanggil tabiat, ada yang panggil. Yang ini sebahagiannya dihapuskan dengan melakukan amalan-amalan kebajikan. Boleh jadi dengan solat, boleh jadi dengan puasa. Sebab Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Ramadan ila, antara Ramadan dengan Ramadan dia kifarat dosa antara keduanya. Maksudnya kalau kita bulan Ramadan kita gunakan untuk puasa, untuk semayang malam, untuk tahajud, untuk tarawih, untuk semayang hak yang wajib semua sekali kita buat betul bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemudian kita buat sama, antara dua ni kita ada silap-silap ni dihapuskan. Itu dia. Jadi dosa yang kedua namanya dosa besar. Dosa besar ni tuan-tuan yang disebut ada kata 7, ada kata 40, ada kata 70, ada bilang sampai 400 dosa-dosa besar. Nak kenal dosa besar ni, yang pertama apabila Nabi sebut ada kalimah laknat. Macam contohnya perasuah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Itu dosa besar lah. Antara nak kenal dosa besar ni adalah disebut natijahnya masuk neraka jahanam, masuk neraka. Siapa dia buat gini, dakhalan nar, masuk neraka. Macam contohnya bunuh orang, yang disebut masuk neraka, itu dosa besar. Nombor 3 nak kenal dosa besar itu di mana disebut supaya kita menjauhkannya, jangan menghampirinya, dan disebut implikasi natijahnya besar. Zina, Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Jangan hampir, bukan zina, hampir pun tak boleh. Dia kata hampir tak boleh, zina boleh. Bukan. Bila hampir tak boleh, zina tak boleh lah. Itu mafhumnya. Dan disebut innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kerana dia ni buruk sangat, keji sangat, dan buruk natijahnya. Itu dosa besar lah tu. Itu antara tanda dosa besar. Dan dosa besar biasanya kadang-kadang diguna kalimah Allah tak ampun. Contohnya syirik yang dianggap sebesar-besar dosa. Allah sebut innallaha la yaghfiru dzunub, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang bersyirik dengannya. Tak. Tengok, tu antara dosa besar. Jadi dosa ni, pandangan orang beriman ada dua. Orang yang lemah iman kadang-kadang dia anggap dosa besar tu kecil. Dosa kecil tu biasa. Sehingga dosa besar tu dianggap, atau dosa tu dianggap seperti lalat nak hinggap atas muka dia, dia tepi gitu je. Orang ni orang yang sakit. Jiwanya, imannya, dia perlu dirawat. Yang kedua, dosa besar ni, dosa-dosa ni, orang yang beriman yang tadi dianggap sebagai macam munafik. Yang kedua, orang yang beriman ni, dosa kecil pun kadang-kadang dianggap macam sebuah gunung nak jatuh atas kepala dia. Dia takut, dia gementak.
Tuan-tuan, jadi dua keadaan berbeza. Walaupun begitu, kita ada satu lagi namanya taliang hayat. Taliang hayat kita adalah keampunan Tuhan. Sebesar mana dosa manusia pun, selama mana dia kembali kepada Tuhan, Allah boleh mengampunkan. Seorang perempuan berzina, mengaku zaman Nabi, akhirnya dijatuhkan hukuman. Ada sahabat duk maki hamun kepada perempuan tersebut, duk kata nista pada perempuan tersebut. Nabi marah. Nabi kata apa? Wallahi laqad tabat taubatan law kusimat taubatuha ala sab'ina min ahli al-Madinah lama wasi'atuhum. Wallahi, sesungguhnya perempuan ini telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kalaulah dibahagikan, dibandingkan taubatnya dengan 70 penduduk Madinah. Kata sebahagian ulama, 70 penduduk Madinah, sebab Nabi cakap zaman dia, maksudnya 70 sahabat lain. Nescaya lebih hebat taubat perempuan ni lagi. Tengok tuan-tuan, betul dosa besar, tapi dia kembali kepada Allah, dia jadi orang luar biasa. Saya ingat saya pernah terbaca satu kisah baru, kisah moden, tapi cerita tu lama dah lah baca, tu bukan baca dan dengar cerita. Satu keluarga, ni bukan Melayu lah, Arab. Satu keluarga hidupnya mewah, abah mewah, mak mewah. Jadi anak terbiar, antaranya anak perempuan lah, terbiar. Jadi dia pun bebas berkawan, lelaki perempuan bebas. Cuma satu perempuan ni baiknya, dia tak berzina. Dia jaga maruah dia, yang tu dijaga. Dia berkawan semua. Nak jadi ke cerita, satu malam bila dia berkawan keluar ni, ada kawan-kawan lelaki ni minum arak, minum mabuk, lalu nak perkosa dia. Dia lawan. Jadi bila dalam keadaan terdesak ni, dia ambil botol tu, dia pecah dia botol, dia tikam orang ni dengan botol tersebut, mati je. Bila mati dia terkejut, yalah bukan dia pembunuh biasa. Apa lagi, datang polis, tangkap dia, masuk dalam penjara wanita. Warden penjara perhati dia. Sejak masuk dia senyap je, tak cakap banyak, rasanya. Time orang semayang, dia tak semayang, senyap tengok. Akhirnya warden penjara yang ni tanya dia, tak semayang ke? Dia tanya warden penjara, apa itu semayang? Mu tak solat ke? Dia kata solat tu apa? Jadi kawan ni pun jadi sanksi, hang engkar ke atau jahil tak tahu kala sungguh. Lalu warden ni terang solatnya gini-gini. Dia kata aku tak pernah tengok abah mak aku semayang. Lalu kawan ni pun ajar dia cara semayang. Dia pun semayang betul-betul. Akhirnya warden mari tengah malam, ada lampu kecil, orang lain, banduan lain tidur, dia semayang je. Bos penjara ni tengok orang muda ni, budak ni, dia sayang sangat.
Sehingga sampai bila datang sahaja surat supaya jatuh hukuman, biasa pancung lah situ, jatuh hukuman, dia akan beri alasan tak payah lagi sebab gini. Berapa kali? Satu malam perempuan ni dia nak temu dengan bos penjara. Dia kata, Tuan bagi tahu kat saya, bila keputusan jatuh tak lagi saya sepatut kena hukum. Dia negeri-negeri macam tu, dia tak lama hukum. Macam kita 14 tahun duduk penjara, dia tak sekejap je, mungkin setahun, mungkin sebulan, 5-6 bulan gitu. Jadi bos ni kata, apa, itu bukan hak kamu. Marahlah petang. Dia kata, tidak, wallahi kalau jatuh hukum silakan, jangan tahan. Kenapa? Dia cerita dia mimpi dia masuk syurga. Dia mimpi. Lalu bos ni pun lepas pada tu izinkan hukuman dilaksanakan. Temu dia. Dia bagi mushaf kepada bos dia, kepada bos penjara tu. Dia kata, kalau Tuhan tanya saya siapa lelaki yang saya kenal, saya akan kata bos orang je. Yang lain saya tak kenal. Ambillah Quran saya baca. Pada hari nak jatuh hukum, tuan-tuan, dia pakai pakaian yang cantik. Dibawa dia dengan muka yang amat berseri. Orang muka berseri masa nak menikah dengan hak kekasih dia. Hak tu berserinya, hak lain tak. Terkejut kerana taubat nasuha. Tengok orang yang dia anggap sampah, tapi bila datang cahaya Islam, taufik dan hidayah, dia boleh berubah 100%. Akhirnya tenang, senyum. Mana ada orang macam tu? Semua gemelentar, semua takut, semua pucat, semua kadang-kadang 2-3 kali pensang sebelum kena dah, mengigau. Tuan-tuan aja tengok dari YouTube, tuan-tuan tengok. Sebab aku tak bersalah, macam biasa. Tengok tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kesan. Ini kenapa? Kerana orang dosa besar macam mana pun, kalau dia beriman, jangan putus asa daripada husnuzan dengan Tuhan. Kerana bila dia kenal hakikat Tuhan boleh terima ampun sebarang dosa, sebenarnya dosa itu kecil sangat di sisi Tuhan. Keampunan Tuhan lebih luas. Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dalam kitabnya Riyadhus Salihin, kisah seorang lelaki bunuh 99 orang. Dia tanya orang ramai, dulu ni tunjuk aku orang paling alim di muka bumi. Orang pun tunjuk. Orang tunjuk ni orang kuat ibadat tapi bukan alim. Tanya dia, macam mana tuan, saya bunuh 99 orang. Dia kata, mana boleh, seorang pun tak boleh masuk neraka gini. Dia ambil pisau, dia godok, mati cukup 100. Tanya lagi siapa dia yang boleh. Orang kata ada ni orang alim. Ni orang alim sungguh. Dia pun cerita dia bunuh 100 orang. Tok Guru, macam mana saya ni ada harapan taubat. Tok Guru kata, apa masalahnya? Pintu taubat terbuka luas, rahmat Allah luas. Taubatlah pada Allah. Allah Maha Pengampun. Dia beri harapan. Bila dia beri harapan, kawan ni pun tanya dia lagi soalan. Sepatutnya Tok Guru tanya dia. Dia tanya Tok Guru, kenapa saya jadi jahat? Sepatut Tok Guru tanya dia, kenapa mu jadi jahat sangatnya sampai 100 orang mau bunuh? Dia tanya Tok Guru, kenapa saya ni jadi jahat? Tok Guru ni jawab, innaka bi ardi qaumi su', kamu berada di negeri ramai orang jahat. Sebab itu environment tu penting. Man syabba ala syai'in syabba alaih.
siapa yang berada dalam kehidupannya masa kecil gitu, besar dia jadi macam tu. Jadi puak-puak jahat belaka jadi jahat. Nak jadi baik pun jadi jahat juga. Sekurang-kurangnya curi selipar masjid jadi jahat juga. Yang kata mana? Ini yang berlaku. Jadi macam mana nak buat? Tu kata kau kena pindah, pergi ke negeri orang baik. Dia pun berjalan, akhirnya mati. Tak ada siapa. Maka di situ datang dua malaikat, malaikat azab dengan malaikat rahmat, berebut nak ambil mayat. Hak ni kata hak aku, hak ni kata hak aku. Jadi akhirnya mengadu kepada Tuhan macam mana. Maka dikatakan ukur hak mana lebih dekat, negeri baik ke negeri jahat. Maka diukur rupanya dekat negeri baik Sedekah. Kalau tak silap hadis macam itulah. Boleh rujuk dalam Riyadhus Salihin. Hadis sahih. Apa makna? Maknanya dosa besar mana pun kalau kita bertaubat kita boleh. Orang kafir Allah ampunkan dosa dia dengan sebab masuk Islam. Orang Islam ada dua pilihan untuk nak dapat keampunan Tuhan. Ini nas. Hak lain banyak lagi, tapi hak saya sebut nas. Nabi sebut antaranya al-Islam yajubbu ma qablah, antaranya al-hajju yajubbu ma qablah. Orang balik, orang pergi Mekah buat haji betul-betul, dia dihapuskan dosa dengan sebab haji. Sebab itu Nabi kata kayauma waladathu ummu, raja'ah, dia pulang daripada ibadat haji sama seperti mak dia lahir dia, maknanya tak ada dosa. Nombor 3, taubah. Wat taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat ni tak mesti kita pergi Mekah. Duduk kampung kita, duduk di rumah kita pun kita boleh taubat. Maka itulah caranya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi washabihi ajmain. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim.